Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Seperti yang Syafiq sudah maklumkan tadi, pada pertemuan kita yang pertama ini bagi musim yang ketiga rancangan Khazanah Ilmuwan, kita akan terus menggali khazanah yang ditinggalkan oleh para ilmuwan kita yang lampau. Dan khazanah yang saya pilih untuk gali dan kongsi bersama hasil penggalian itu adalah kitab Zammil Ghurur, iaitu kitab yang ke-30 daripada kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Jadi saya fikir kitab Ihya Ulumuddin ni sangat terkenal, dan Imam Ghazali pun sangat terkenal. Jadi semua orang tahu, cuma mungkin tak ramai yang tahu. Kalau yang tak membaca lah, yang tak membaca mungkin tak tahu bahawasanya dalam Ihya Ulumuddin itu terkandung 40 kitab. Dia bukannya satu kitab, tapi 40 kitab. Dia himpunan 40 kitab. Jadi daripada 40 kitab ini, salah satunya adalah kitab Zammil Ghurur, yang kita nak baca pada malam inilah. Ini kitab yang ke-30. Jadi kitab ini, maksud kitab itu kita boleh terjemahkan sebagai kitab pada membicarakan kecelaan ghurur, ataupun kitab kecelaan ghurur. Jadi insya-Allah perbahasan inilah yang akan kita kemukakan dalam rancangan Khazanah Ilmuwan untuk musim yang ketiga ini. Mungkin orang pendengar kita nak tahu juga kitab Zammil Ghurur ni macam mana kedudukannya dalam Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi Imam Ghazali rahimahullah membahagikan Ihya itu kepada empat rubu', ataupun kalau dalam bahasa Melayu kita mungkin kita boleh katakan 4 suku. Takkan nak kata 4/1/4 kan, 4 suku kan. 4 suku. Jadi setiap suku ataupun setiap rubu' itu mengandungi 10 kitab. Jadi 4 rubu' ada 40 kitab. Jadi rubu' yang pertama dinamakan rubu' ibadah. Rubu'ul ibadah. Ini semua membicarakan tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan amal ibadat yang khusus, seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain, yang berkaitan dengan amalan yang zahir, yang itu termasuk dalam rubu' ibadah. Yang kedua adalah bahagian yang dinamakan sebagai rubu' muamalah. Rubu' muamalah. Ini berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan hubungan sesama manusia, hubungan kemasyarakatan. Ini rubu' muamalah. Yang ketiga, yang itu dinamakan rubu' muhlikat. Jadi kalau dua yang pertama itu menyentuh tentang perkara-perkara zahir dalam agama, maka yang dua yang akhir yang namakan rubu' muhlikat dan rubu' munjiat adalah merupakan perbahasan tentang hati, tentang persoalan-persoalan batin, persoalan-persoalan jiwa. Jadi persoalan-persoalan jiwa ini dibahagi kepada dua. Satu persoalan yang merosakkan jiwa, perkara-perkara yang merosakkan, perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebinasaan kepada jiwa manusia. Yang itulah yang dinamakan rubu' muhlikat. Jadi dalam rubu' muhlikat ini terkandung 10 kitab.
Dan kitab yang ke-10 daripada rubu' muhlikat itulah kitab yang kita nak bincangkan dalam siri apapun dalam musim kita yang ketiga ini, iaitu kitab Dhammil Ghurur. Jadi 10 yang terakhir itu adalah merupakan perkara-perkara yang menyelamatkan. Kalau sebelumnya perkara yang membinasakan, contohnya itu riya, hasad, ujub, cintakan dunia, dan lain-lain. Itu masuk dalam perkara-perkara yang muhlikat, perkara-perkara yang membinasakan. Kemudian 10 yang terakhir yang saya sebut tadi adalah perkara-perkara yang menyelamatkan. Perkara-perkara yang menyelamatkan. Apa dia? 10 perkara yang menyelamatkan. Macam taubat, macam sabar, macam redha, macam mengingati mati. Ini ada 10 kitab, masing-masing dibincangkan dalam kitab yang berasingan. Tapi yang tu kita tak sentuh lah. Jadi untuk perbincangan kita ini adalah semata-mata kita khususkan kepada perbahasan tentang kecelaan ghurur, ataupun kecelaan suatu keadaan di mana manusia itu tertipu. Perkara-perkara yang menyebabkan manusia itu tertipu. Jadi huraian lanjutnya insya-Allah kita akan huraikanlah bila kita mula membaca kitab ini. Tapi sebelum tu kita mungkin nak kongsi juga perkenalkan dulu pengarang. Ulumuddin ini adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali. Ya. Jadi mungkin Cik Azhar dapat kongsi juga kepada rakan-rakan pendengar supaya kita nak berkongsi dalam musim ketiga ni, nak mengenali Imam Ghazali itu sendiri, siapakah dia mengarang kitab ini. Ya. Imam Ghazali rahimahullah, seperti yang kita semua maklum, gelaran yang diberikan kepada beliau adalah Hujjatul Islam. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Nama beliau adalah Abu Hamid Muhammad. Abu Hamid itu gelaran beliau. Gelaran juga Abu Hamid. Mungkin anak beliau seorang nama Hamid pun. Dia namakan Abu Hamid. Dan nama beliau yang sebenar adalah Muhammad. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di Tus, bandar yang namakan Tus, yang terletak di Iran sekarang ni, di Parsi, pada tahun 450 Hijrah ataupun tahun 1058 Masihi. Jadi kalau kita nak kirakan jarak kita dengan Ghazali itu 900 tahun lebih lah, hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun dah beliau meninggalkan kita. Bapa Imam Ghazali rahimahullah meninggal dunia semasa beliau masih kecil. Tapi sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat mewasiatkan kepada sahabat beliau yang merupakan seorang sufi untuk menjaga Imam Ghazali beserta dengan saudaranya yang bernama Ahmad. Jadi kita ada Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dan saudara beliau bernama Ahmad Al-Ghazali. Dan supaya kedua-dua beradik ini dipastikan mendapat pendidikan yang sempurna. Yang itu pesanan daripada bapa Al-Ghazali. Jadi pesanan dia tu ilmu, itu yang penting. Harta benda dunia tu boleh cari, yang tu siapa-siapa pun pandai cari, tetapi yang utama, yang paling berharga, yang paling bernilai adalah ilmu. Jadi apabila seorang itu dikurniakan ilmu, maka dia tak perlu risau tentang rezeki dia itu, insya-Allah akan datang, Tuhan jaga. Ini kita duduk kejar kepada habuan keduniaan, dunia yang kita kejar siang dan malam, cari takut terlepas dunia, tetapi dunia itu juga yang kita tak dapat, kan? Yang dikejar tak dapat, kata orang yang dikandung berciciran. Jadi ilmu dunia yang kita kejar kita tak dapat, tapi akhirat terlepas.
Dunia tak dapat, dunia itulah yang kita kejar, tetapi akhirat juga terlepas. Jadi orang yang macam ini rugilah. Rugi dunia, rugi akhirat. Itu kerugian yang paling besar. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Riyadhus Shalihin menyebut tentang persoalan ini. Dalam suatu syair beliau yang amat mendalam maknanya. Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya di kalangan hamba Allah itu adalah mereka yang bijaksana. Di kalangan hamba Allah itu mereka yang bijaksana. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka ini telah bercerai ataupun menjatuhkan talak kepada dunia kerana mereka itu takutkan fitnahnya. Dunia ni banyak fitnah, banyak dugaan, banyak perkara yang boleh melencongkan kita daripada tujuan kita yang sebenar. Itu sebab itu dunia itu dikaitkan dengan fitnah. Wa khaful fitana wa nazaru fiha fa idza wajadu annaha laysat li hayyin watana. Mereka merenung kepada sifat dunia itu, tengok kepada dunia, dan mereka dapati, mereka insafi bahawasanya dunia ini bukanlah tempat tinggal bagi orang yang hidup. Macam mana tu? Orang yang hidup hatinya tidak menganggap dunia ini sebagai tempat hidup dia. Dia nak hidup kehidupan yang sebenar. Maksud hidup di situ adalah kehidupan yang sebenar. Jadi kehidupan yang sebenar itu di akhirat. Jadi dia mencari bekal untuk kehidupan di akhirat. Dia bukan mencari bekal untuk kehidupan di dunia, kerana kehidupan dunia itu tidak dianggap sebagai kehidupan yang sebenar. Jadi apa yang mereka buat? Fattakhadhuha lujjatan waj'alu salihal a'mali sufuna. Lalu mereka jadikan dunia, mereka anggap dunia itu seumpama lautan, dan mereka jadikan amal soleh itu sebagai kapalnya. Dia tengok dunia tu macam mana? Dia tengok dunia tu sebagai suatu lautan yang luas. Jadi lautan ini kita mesti seberangi, menyeberang. Kita nak pergi ke sebelah sana. Sebelah sana itulah akhirat. Jadi macam mana cara dia nak menyeberang ke lautan yang luas ini? Perlu ada kapal. Apa dia kapalnya? Itulah tidak lain daripada amal yang soleh. Jadi itu yang ada dalam kepala, dalam fikiran bapa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia sendiri pun sedar dia akan meninggalkan dunia tidak berapa lama lagi. Tak kekal dia di dunia ni. Dia tak sempat pun nak jaga anak dia, nak besarkan anak dia. Jadi kena minta tolong orang lain, wasiatkan kepada orang lain untuk tolong jaga dua anak ini. Tetapi dia tahu apa yang baik untuk anaknya itu. Dia tahu anaknya juga akan melalui perjalanan yang sama. Jadi dia tinggalkan apa yang benar-benar diperlukan oleh Al-Imam Al-Ghazali bagi menyeberangi lautan kehidupan itu. Jadi ilmu itu. Jadi ditinggalkan Imam Ghazali kepada seorang yang boleh diamanahkan agar membimbing ataupun menghantarkan Imam Ghazali dan adiknya itu untuk mendapat pendidikan yang baik. Jadi salah seorang daripada guru Imam Ghazali rahimahullah adalah imam yang terkenal juga, iaitu Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ini semua orang kenal lah dalam ilmu fiqh terutama sekali. Abul Ma'ali Al-Juwaini ini adalah dinamakan, digelar dengan nama Imamul Haramain, imam dua tanah suci itu. Di Mekah dan di Madinah dia tu imam.
Jadi bila kita sebut imam sekarang ni, bukan macam imam yang kita faham sekarang. Kita imam Masjidil Haram, imam tu yang jadi tu imam tu lah, yang baca Fatihah tu, tu ajalah. Tapi bila kita sebut imam dahulu, maka dia tu ulama yang besar, seorang yang dijadikan ikutan, seorang yang dijadikan ketua, seorang yang diterima pandangan dan juga tunjuk ajarnya. Itu maknanya imam, guru yang besar, guru yang agung. Itu makna imam. Jadi tapi imam yang sekarang ni sudah dikecilkan. Fungsinya hanya semata-mata jadi imam sembahyang. Jadi kita jangan terkelirulah di antara dua itu. Bila sebut imam dulu dengan imam sekarang. Kemudian pada usia beliau yang masih muda, iaitu 33 tahun, Imam Ghazali sudah dilihat bakatnya. Beliau menjadi seorang yang terkenal kerana kebijaksanaannya, terkenal kerana kebolehannya dalam bidang ilmu fiqh, kebolehannya dalam bidang ilmu kalam, khususnya. Jadi bakatnya itu dilihat oleh Nizamul Muluk, yang merupakan wazir kerajaan Seljuk pada masa itu. Pada masa itu adalah merupakan zaman pemerintahan Abbasiyah lagi. Cuma khalifah Abbasiyah pada zaman Al-Ghazali tidak lagi memiliki kuasa yang penuh sebagaimana khalifah awal zaman Abbasiyah. Jadi pada masa itu kuasa-kuasa itu dipegang oleh sultan-sultan. Di bawah khalifah itu ada sultan-sultan pula. Jadi sultan yang memerintah pada masa itu adalah daripada keturunan Turki Seljuk. Salah seorang wazirnya yang terkenal itu adalah Nizamul Muluk, yang telah mendirikan madrasah Nizamiyah di Baghdad. Jadi madrasah Nizamiyah ni dianggap sebagai pusat pengajian ataupun pusat keilmuan Islam yang terulung pada masa itu. Jadi Imam Ghazali dilantik sebagai profesor di situ, sebagai mahaguru di situ, pada usia yang masih muda. Jadi beliau telah mencapai kedudukan ilmiah yang tinggi pada usia yang masih muda. Jadi yang datang belajar dengan Imam Ghazali itu bukannya budak-budak macam kita. Bukan budak-budak undergraduate. Yang datang belajar, yang menjadi murid pada Imam Ghazali itu adalah merupakan ulama-ulama pada zaman itu. Jadi kita jangan salah tu, di situ salah faham di situ. Terutama orang yang mudah sekali untuk melontarkan kritikan. Bukan tak boleh mengkritik, tapi kritikan itu biar wajar, biar menasabah dengan siapa yang kita kritik, dengan orang yang mengkritik itu sendiri. Jadi untuk orang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tertentu yang bagi saya menunjukkan dia tidak tahu di mana kedudukan dirinya sebagai pengkritik dan tak kenal siapa dia Imam Ghazali, saya rasa ini adalah merupakan suatu kekurangan dari segi adab. Ada orang mengkritik Imam Ghazali sampai akhir sekali orang kata tak payah belajar lah Imam Ghazali, tak payah baca lah kitab-kitab dia. Yang ini adalah merupakan suatu kerugian kerana kita sebenarnya tidak kenal. Walaupun pernah dengar nama Imam Ghazali, tapi kita tidak betul-betul kenal siapa Imam Ghazali. Jadi kita kebetulan pula mudah terpengaruh dengan kata-kata mereka yang suka memperleceh-lecehkan. Memperleceh-lecehkan Imam Ghazali, imam-imam yang dahulu lah. Yang dahulu mudah untuk dia perleceh-lecehkan tanpa dia betul-betul faham, betul-betul sedar siapa sebenarnya yang dia perlecehkan itu. Kemudian Imam Ghazali ini ada satu peristiwa yang besar yang berlaku dalam kehidupan beliau. Setelah beliau mengajar selama kira-kira 4 tahun, timbul dalam hati beliau suatu perasaan yang mempersoalkan niat sebenarnya. Kerana beliau telah mencapai suatu kedudukan yang agung, kedudukan yang mulia di kalangan pemerintah, dimuliakan di kalangan para alim ulama,
dimuliakan oleh masyarakat awam, semua orang puja dan agungkan dia. Jadi Imam Ghazali ni tertanya-tanya, adakah tujuan aku berada di sini kerana Allah, kerana akhirat, kerana ilmu? Adakah aku ni ikhlas? Itu. Jadi dia mempersoalkan keikhlasan dia. Ataupun apa yang aku buat selama ini hanya semata-mata untuk memperolehi pujian manusia, untuk memperolehi pangkat, memperolehi kedudukan, memperolehi sanjungan. Jika demikian, maka pastilah aku akan termasuk di kalangan mereka yang akan memperolehi kecelakaan di akhirat. Ini yang datang pada Ghazali. Datang fikiran itu kepada diri beliau. Datang fikiran itu sekian lama, sehingga sampai satu tahap Imam Ghazali itu tidak boleh bercakap. Masih tidak boleh mengajar. Tak boleh mengajar dan tak boleh bercakap. Sakit. Maknanya beliau ditimpa keadaan itu yang menyebabkan doktor-doktor pun tak boleh nak rawat. Kerana sakit ini bukan sakit yang zahir, kata doktor. Doktor boleh tolong merawat kalau sakit tu sakit yang sifatnya zahir, appendix ke, apa-apalah, sakit yang zahir tu boleh diberikan ubat. Tapi doktor sendiri pun mengakui apa yang dialami oleh Al-Ghazali itu adalah merupakan suatu krisis dalaman, krisis batin, yang doktor sendiri angkat tangan, tak boleh nak tolong selesaikan. Maka Imam Ghazali mengambil keputusan, mengambil keputusan untuk berhenti daripada mengajar. Ambil keputusan berhenti daripada mengajar dan pergi beruzlah, mengasingkan diri, memikirkan, bermuhasabah. Kerana nak cari apa niat dan motif yang sebenarnya itu. Apa yang aku buat selama ini betul ke tak betul? Apa yang aku buat selama ini kerana Allah ke kerana apa? Jadi begitu mendalam sekali kerisauan dan kebimbangan itu tentang nasib dia itu di akhirat nanti, sehingga beliau tidak mampu bercakap, kelu lidahnya, tak boleh nak bercakap. Jadi sebab itu kalau macam tu, baiklah, kata Imam Ghazali, aku pergi mengasingkan diri sebagaimana Rasulullah SAW mengasingkan diri di Gua Hira dulu. Makanya nak cari jawapan kepada persoalan yang ditanggung itu. Begitulah juga Imam Ghazali keluar mengasingkan diri atas alasannya, mula-mulanya alasannya itu nak buat haji lah. Memang nak buat haji, tapi cuma beliau tidak terus pergi buat haji. Beliau bukan terus pergi ke Makkah, tetapi pergi ke, tak silap saya, ke Syria. Syria, kemudian ke Baitul Maqdis. Dan di sana beliau mengasingkan diri, beribadat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjumpa dengan alim ulama, berjumpa dengan para sufi yang ada di sana, orang-orang yang soleh. Jadi semua itu mengambil masa 11 tahun. 11 tahun lamanya. Selepas itu barulah Imam Ghazali akhir sekali pergi mengerjakan haji, dan akhir sekali beliau dipanggil semula untuk mengajar di Madrasah Nizamiyah. Dipanggil balik untuk mengajar. Masa itu tak boleh. Pemerintah masa itu kata, pemerintah semasa itu adalah anak kepada Nizamul Muluk, iaitu Fakhrul Muluk. Balik, dia bagi mengeluarkan arahan, perintah kepada Imam Ghazali supaya balik kembali mengajar, kerana masyarakat memerlukan bimbingan beliau. Pada masa itu Imam Ghazali sudah kembali sebagai seorang yang sudah betul-betul reform, sudah betul-betul berubah. Dia bukan lagi Al-Ghazali yang lama itu, tetapi beliau adalah Al-Ghazali yang baru. Jadi Al-Ghazali yang baru inilah yang telah mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Selepas kembali daripada uzlah itu.
Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin inilah terkandung rahsia-rahsia agama. Terkandung perkara-perkara yang diperlukan oleh setiap manusia yang ingin selamat. Yang ingin selamat dalam perjalanan menuju ke akhirat. Kerana Ihya Ulumuddin itu adalah suatu kitab yang dikarang khusus bagi membicarakan ilmu tariqil akhirah, kata Imam Ghazali. Ilmu jalan menuju akhirat. Hatta kalau kita belajar ilmu agama bertahun-tahun sekalipun, sampai dapat 10 PhD, mengarang 100 kitab sekalipun, tetapi kalau kita tidak berjalan menuju ke akhirat, kita tak akan sampai ke akhirat. Yang saya sebutkan dalam yang seperti disebutkan oleh Imam Nawawi tadi. Jadi setiap daripada kita ini adalah salik. Kena berjalan menuju ke akhirat, barulah kita ni hidup. Itu nama Ghazali pun Ihya, menghidupkan ilmu agama. Kerana dengan ilmu agama yang sebenar ini sahajalah hati manusia itu hidup. Bukan bermakna belajar agama tu hati dia hidup. Kerana ada juga yang belajar agama, Ghazali pun belajar agama, tapi belajar agama dengan tujuan yang salah, maka itu akan mematikan hati. Hati tak akan hidup, hati akan mati juga. Dia mungkin alim pada pandangan mata manusia, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia tidaklah termasuk dalam kalangan orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Yang itulah yang jadi tujuan Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin ini, yang insya-Allah satu juzuk daripadanya, satu kitab daripadanya, iaitu kitab Zammil Ghurur, yang akan kita baca, terjemahkan dan cuba setakat yang saya mampulah untuk mengupas isi kandungannya dan menunjukkan sejauh mana relevannya, kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari pada zaman kita ini.